hold on, yeah. All right. I think the question is very interesting. This is the way how we're going to understand the discussion and syllabus. Uh, in chapter presentation, we are talking about presentation, theoretical aspect, yeah. But how you going to relate with a very practical issue, case study. So I really appreciate. I think Akmal Azani, isn't it? No. Azizul. Oh, Azizul. Sorry, Azizul. So, Azizul, your question is about the current issue, the latest issue raised or highlighted by Tuan Rafizi Ramli, yeah? Rafizi, isn't it? So, he said that, look here, we are talking about katak lompat, isn't it? Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim nak beri ruang dan peluang, tak belajar ke daripada kesilapan memberi ruang dan peluang untuk katak melompat ni. Dan di Melaka, pilihan raya negeri Melaka, we are not supposed to give the chance, opportunity for these people katak melompat ni. As a teenagers, as adolescents, before you are, because I have my answer, but I want to listen from my lovely student. I want to listen from my adolescents, teenagers. From your analysis, from your understanding, and from your opinion, hypothesis, what do you think? Give me the answer first, please. Yeah. Keeping my my opinion kan, I think benda tu Anwar should know better lah, as what Fizi Ramli cakap. Kita tahu Anwar is really macam like dia is looking forward to be a prime minister, but dah berzaman dia tak dapat. And I was surprised dia mengajak kembali ke yang kata-kata ni. Sebenarnya kita dah tahu yang kata-kata ni menyusahkan rakyat. They just want jawatan for their own good. They didn't care about the rakyat itself. They just care about themselves as long as they get hold their power. Itu je. And it was really a bad move for Anwar do that. Saya tak tahu apa yang dia fikir, but he should know better rather than mengajak terus kata-kata lah. Sebab diorang juga yang mengkhianat Anwar Ibrahim, which is the PH itself lah, waktu itu Mahathir. Alright. Yeah. That's very good opinion. Appreciate that. And any of your friends, you have any other opinion regarding the same issues? Ada kongkol lain? Yeah, please. Saya rasa sebab apa Anwar Ibrahim tu ambil kata-kata tu is because dia nak bagi lonjakan. What do you mean? Macam nak tambahkan bilangan. Itu je macam apa yang Dr. Mahathir buat dulu masa PRU 14. Supaya tambahkan bilangan. Itu je. Tambah bilangan in election. Dalam pilihan raya tu dia nak tambah calon lah. Ya betul. Okay, ada kawan-kawan lain? Anyone? Sebab saya bagi ruang dulu. Can I add on? Suka Sakina punya point. It's really true. I boleh nampak benda tu. But I felt there's one thing about how muda pula they distant from the Pakatan Harapan. But suddenly when the Melaka election come in, dia datang. Dia macam meminta kepada Anwar Ibrahim for a seat. Walhal dia didn't do, diorang macam, as we know, pembangkang tak menunjukkan kesepakatan. Even muda didn't stand on any part. They didn't stand on, I would say they are neutral, which is really bad. They didn't stand on the opposition or they didn't stand on the government. So, and then I tak ingat siapa cakap, it's really like macam diorang menunjukkan it's a game plan macam Mahathir buat. Bila diorang nak something, baru diorang datang. Alright. So there's these two issues. First one about Rafizi Ramli feel unhappy with decision made by Datuk Seri Anwar. Somehow dia suka dengar lah. He's a good listener. But somehow sometimes he will come out with his own opinion
Dia akan lontarkan, dia akan campakkan satu isu, lepas tu dia perhati je. Banyak orang tak faham pasal dia ni. Tak whatever, I akan bagi conclusion kemudian berkaitan dengan isu yang pertama. Yang kedua, about muda ni pun is very interesting. Another issue, you try to share with us, which is very interesting. Kenapa tiba-tiba, kalau you tengok muda, dia join dengan warisan baru ni di Sabah. Dan dia tahu warisan tu rapat dengan Tun Mahathir. Dia tak berapa rapat dengan Datuk Seri Anwar. Ini semua politik lah kalau nak baca. So what will happen, dan adakah macam sahabat saya sebut tadi, Azizul Yes, sir. Azizul sebut, is about kenapa tiba-tiba dia tak di-stand. Dia tidak menyokong kerajaan dan pembangkang di Melaka, tetapi dia ada satu very disebut flexible, dan sebenarnya apa identiti muda sebenarnya kan tapi apa pun, saya mulakan dengan muda punya pandangan lah peribadi saya Di Melaka ni sebenarnya dia bukan kita nak buat kerajaan uji kaji maknanya BN atau PH sekarang ni, saya melihat dua parti dominan lah. Ramai juga yang beritahu saya kenapa tak sebut Perikatan Nasional, sebab dia orang nak dengar saya banyak sebut Perikatan Nasional. Saya jarang sebut sebab saya kata parti yang paling kuat sekarang ni, yang relevan, yang signifikan di Melaka atau di federal adalah parti dua ni saja. UMNO, BN tu BN lah, dan Pakatan. Yang lain tak berapa nampak. Yang lain tu semua dia macam parti sepihan, parti-parti yang macam dia lompat parti, macam Pejuang Tun Mahathir. Pejuang Tun Mahathir pun telah menyatakan bahawa parti Pejuang ni adalah parti untuk top up. Mana-mana kerajaan yang tak cukup kerusi, dia akan top up, dia akan cuba balancekan. Itu Mahathir punya, saya dah baca dia orang punya misi lah. So my conclusion is saya faham apa parti Mahathir punya function. Okay, sekarang back to Melaka, Barisan Nasional Pakatan Harapan. So dalam konteks ini, kita melihat muda timbul, dan muda kena ingat, kalau dia minta kerusi, dia nak sekarang tumpang siapa? Dia nak tumpang Pakatan Harapan. Fine, kita faham. Pakatan Harapan ada 28 kerusi. BN dan PH dua-dua tu ada 28%. Don di Melaka ada 28. So what will happen is Pakatan Harapan dia nak menang. Sebab Syed Saddiq ni dia nak tumpang Pakatan. Dia bukan nak pergi kepada BN. Okey, bila dia nak tumpang pada Pakatan, dia nak minta seat. Sekarang kita dah tahu Pakatan, dia kata PKR ambil 11. DAP ambil 8, Amanah ambil 9. Syed Saddiq nak ambil kerusi kat mana? Kalau dia minta DAP mesti tak bagi. Sebab kita tahulah DAP memang dia menang. You ingat Melaka yang parti dominan dalam pembangkang adalah DAP. Di antara PKR, Amanah dan DAP, parti yang paling dominan, yang paling lestari, paling trending adalah DAP. Sebab tu orang selalu sebut Tuan Adli Zahari di belakang ini dibayangi oleh DAP. Tetapi whatever it is, itulah hakikatnya, di mana bukan PKR, bukan Amanah. Okay, so ini kita cerita PH, kita belum cerita BN. So in this case, Syed Saddiq ni nak ambil kerusi kat mana ni? Kalau dia nak minta, dia nak mengecek sekarang dengan siapa? PKR, Amanah, DAP. Confirm DAP tak bagi, sebab DAP dia menang banyak tau. Kalau itu you perasan, dia selalu menang kawasan undi Cina, kawasan bandar, kota Laksmana, Aikro dan sebagainya, Cheng, Malim, sebelah-belah sana semua. Dia boleh menang lah, sebab banyak Cina dia menang. Kita faham. Ya? Tapi takkanlah dia nak bagi Syed Saddiq 2 kerusi. Nanti kalau Syed Saddiq kalah, faham ya? Syed Saddiq punya masalah adalah, soalan saya pada sahabat saya ni, pemuda, anak muda ni, Syed Saddiq, adakah beliau telah memastikan pengundi berdaftar dalam senarai semak tahun ini, yang 16 November hingga 20 November, senarai pengundi muda dah capai level dia dan memang dah didaftarkan. Sedangkan kita tahu Perdana Menteri Malaysia telah menyatakan bahawa Januari 2022 barulah akan diwartakan dan secara automatik senarai ini akan diterima pakai. Bukan sekarang. Sebab kerajaan boleh merayu lagi untuk menolak 18 tahun mengundi. Tapi kerajaan Datuk Seri Yang Amat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersetuju untuk memberi izin dan tak mau merayu dengan Mahkamah Persekutuan. Ya. So itu decision kerajaan lah, kita respect. Baguslah, bukan kerajaan yang tak. Saya, tuan-tuan, anak muda semua tak. Saya sendiri pun berjuang benda ni dah lama lah. Syed Saddiq pun berjuang, ramai berjuang lah. Ya. 18 above. Kita tak nak 18 above ni dijadikan macam tak direspect. Macam bola sepak. You boleh sepak je anak muda, suka-suka you. Macam tak ada nilai, macam sampah. Tak boleh macam tu. Sebab itu warga negara kita, itu generasi pelapis
pemangking perintis negara. Jadi kita perlu melibatkan mereka dalam kepimpinan supaya mereka lebih cerdik, lebih pintar, lebih berkarisma, bersiap siaga untuk memimpin negara. Baik, back to this. So in this case, Syed Saddiq ni saya tak nampak pengundi di Malaysia ni, di Melaka ni, kalau you check purata adalah 95% semua orang tua. So bila Syed Saddiq letak calon muda tiba-tiba, soalan yang kedua pada saya, satu saya nak tanya, senarai daftar undi anak muda dah ada belum? So you kena ada senarai. The moment you ada senarai, mestilah perwakilan-perwakilan pengundi-pengundi pemuda yang ramai dalam margin itu, dia akan sokong Syed Saddiq punya cadangan tu, anak muda. You bayangkan, sekarang ni senarai pun tak ada, anak muda pun tak daftar. Satu, dan tak boleh daftar pun sebab 18 tahun belum lagi implement, dia tunggu Januari 2022. Dekat mana Syed Saddiq kalau letak anak muda sekarang ni boleh menang? Sebab dia, anak muda pun tak boleh undi untuk menangkan calon muda tu. Yang kedua, you kena faham sentimen orang tua-tua ni. Sebab orang yang dewasa, yang saya sebut tadi 95% di Melaka ni orang tua ni, pengundi ni, mereka ni sudah pasti dia nampak anak muda je dia fikir 10 kali. Nampak tak kelemahan dekat sini? Bahaya. So mereka akan bagi, sebab dia pun ada anak kan, dia tahulah anak dia 26 tahun, takkan dia nak bagi anak dia sendiri ada anak, ibu bapa yang umur 90, 96, mereka akan fikir tau, kalau kita bagi calon muda apa dia nak mimpinnya, dia budak lagi. Nampak tu stigma, mindset. Sebab tu you kena pastikan pengundi muda ramai berdaftar. Anak muda kena ramai berdaftar. The moment anak muda ramai berdaftar, kekuatan anak muda itu timbul. Besok anak muda boleh angkat kepimpinan muda. Ya, tapi sekarang di situ Syed Saddiq tak bersiap sedia lagi. Strategi tak betul. Tak kena. Yang kedua, you nak letak umur berapa tahun? Ini second issue. Kalau you letak 35 tahun ke atas, sebab muda ni saya dipahamkan 40 ke bawah. Okey. 40 ke bawah okey lah. Tapi you jangan letak 30 ke bawah. Tak cantik jadi pemimpin kita ni. Saya percayalah Azizul, ya, kawan-kawan lain, ya, you all guys, ya, ramailah dekat sini anak muda, Nintan, ya, Ainur, Ain, ya, Nur Dayana semua kan, ya, Nur Rania kan, ya. Takkanlah umur 23 tahun nak jadi adun ahli parlimen. Ya Allah, kan? Sebab kita macam kita 23 tahun duduk kat parlimen, duduk dengan orang itu yang jadinya bila ahli parlimen ni sindir menyindir, awak ni cucu saya, ibarat cucu saya duduk, dia nampak tu. Ini kenapa tau? Sebab umur terlalu jauh. Sebab bila kita nak jadi pemimpin, kita kena ingat dalam agama kita pun sebut, bila jadi pemimpin, mestilah pemimpin itu yang dah kahwin. Sebab apa dah kahwin? Tak semestinya tak kahwin tu tak boleh jadi pemimpin, tapi kematangan itu bila you kahwin, you ada anak, ada isteri, you ada kepimpinan, kewangan, rumah tangga dia. So itu dia nampak matured, ya. Tetapi adakah saya katakan orang yang tak kahwin tak boleh jadi pemimpin? Tidak juga. Tapi sekurang-kurangnya umur tu 30 tahun ke atas lah, baru cantik. Orang nak pilih pun happy, orang tua, orang muda, pakcik-makcik pun rasa okey. Kalau umur 23, 24, habis macam mana Syed Saddiq menang? Syed Saddiq boleh je menang? Ya. Pilihan raya tahun lepas, PRU 14, bukan Syed Saddiq seorang, Prabhakaran. Kalau you google dekat, you cari Prabhakaran ni dekat Tin Chua punya kerusi di Negeri Sembilan tu. Betul. Dia menang, dia budak lagi. Dia India, dia budak lagi. Dia lawyer tapi ingat sebab 2018 mereka menang disebabkan you letak siapa? Letak Azizul pun akan menang, letak Anwar Fahmi pun akan menang, letak Ain Sabrina pun akan menang, Anis pun akan menang. Kenapa tahu? Masa tu rakyat memang sangat marah dengan BN UMNO ni. Sebab masa tu timbul Mahathir Bersatu dengan Anwar Tan Sri, kemudian dia membongkar rasuah Wan Malaysia Dana, jual harta mara, jual harta kewangan tabung haji. Tabung haji pun songlap, duit-duit tabung haji. Macam-macam tau. UMNO BN punya trademark atau dia orang punya rekod memang merudum lah. Sebab apa? Ini adalah political campaign yang dibuat, kesedaran dalam Twitter, Facebook yang kita belajar tadi. Mereka menggunakan new media untuk persuade voters ni. Lepas tu kalau tengok memang ratusan ribuan manusia datang dalam ceramah-ceramah Pakatan Harapan, tapi BN UMNO ni dia terpaksa pakai government machinery yang kita belajar tadi. Itu pun paksa orang datang. Masa itulah
Tapi di situ saya dah beri warning kepada Datuk Najib dan saya dah buat research yang simple. Saya beritahu BN akan collapse because of Mall Malaysia Dana dan GST dan banyak-banyak kes corruption lah. Mereka tak nak dengar cakap saya. Okey, saya suruh dia cepat-cepat turunkan pemimpin yang ada skandal apa semua, branding balik UMNO dengan Khairi Jamaluddin, tukar pemimpin-pemimpin yang bersih dan sebagainya. Dia orang tak nak dengar. Dia orang nak orang tua-tua ni, orang yang BN UMNO apa. Okey, back to muda punya isu tadi. Saya dah sebut satu, pengundi dia tak cukup. Mantap, belum daftar. Yang kedua, dia nak letak siapa sebenarnya. Dan you ingat yang ketiga adalah Melaka ni bukan tempat uji kaji. Sebab BN dan PH dua-dua nak menang. Dua-dua nak macam nak nyawa tau. Dia tak nak mati tau. Dia tak nak mati. Maknanya mereka nak memimpin government and governance. Kita belajar tadi, government adalah kerajaan, governance adalah kepimpinan. So nak bawa perubahan ya. Sekarang ni kes YB Idris Harun telah menyatakan bahawa berlaku royalty minyak, royalty pasir, rasuah, mengaut keuntungan, bagi tender projek kepada pemimpin-pemimpin korup dalam UMNO. Ini ayat-ayat keluar daripada YB Idris Harun, bukan saya cakap. Mantan Ketua Menteri Melaka. Kemudiannya dia kata beri permohonan tanah hanya untuk bumi putera Melayu, tak bagi pada China dan India. Ini kerajaan apa macam ni ya, bukan Islamic value dan sebagainya, zalim ya. Kita ada rakyat semua kaum, tetapi kaum lain dijadikan macam tak ada maruah, tak ada apa tak bolehlah macam ni, Islam tak macam tu, tak mengajar. Ini nilai yang sama saya sebut selalu lah dalam ceramah saya. So yang perkara yang ketiga saya sebut pada Syed Saddiq tadi, dalam keadaan sentimen sekarang ni, jangan ambil dua orang muda minta dua kerusi kalah. So kalah-kalah pakatan akan kalah lah. Adakah saya menyokong pakatan? Bukan. Saya political analysis, penganalisis politik. Jadi saya sebut sekarang dalam konteks pakatan. So saya analisa, Syed Saddiq, kamu kena pastikan kalau dua orang tu mesti menang. Jangan you ambil dua orang, you minta dua seat, you menyebabkan antaranya seat you dua-dua kalah. So you kena baca pola pengundian, strategi you kena betul. So saya setuju dengan Azizul, dengan sahabat saya atau anak muda yang cakap dengan saya tadi, yang mana Syed Saddiq ni dia kena faham, you kena understand betul. Azizul tadi sebut dia kena betul-betul menyokong pembangkang, cakap pembangkang, duduk dengan tim pembangkang. Kalau dia sokong BN UMNO, silakan sokong BN UMNO betul-betul. Jangan macam sekejap sana sekejap sini, sekejap duduk tengah. Dan ini adalah tindakan macam melompat. Ini tak bagus. Ini yang Azizul timbulkan tadi, katak melompat yang Rafizi sebut. Jadi habis Syed Saddiq pun jadi macam tu ke? Question mark tu. So dia mesti ada integriti. Dia nak sokong siapa sebenarnya? So janganlah macam satu tahap nanti besok dia menang, dia pun lompat. Tak nak macam tu lah. Kalau nak sokong BN UMNO, silakan cepat-cepat sokong. Kalau nak sokong PH, sokong betul-betul. Things like that ya. Okey, lepas tu saya menjawab tentang isu yang pertama ditimbulkan berkaitan dengan Rafizi Ramli yang menyatakan bahawa katak ni jangan diberi peluang. Idris Harun ya, YB Nurizam Nurizam Ahsan Bakti ya. Kemudiannya kita ada Afandi ya, YB Afandi, kita ada YB Nur Azman. Okey. Baik, empat orang ni ialah, kalau kita melihat Idris Harun ni dengan ada satu lagi pemimpin, dia memang asal daripada parti UMNO tu sendiri, dan dua orang ni melompatlah daripada Bersatu dan PKR dan sebagainya, DAP ya, DAP. Baik, soalan saya, di Melaka mereka nak menang. Siapa nak menang ni? BN pun nak menang, PH pun nak menang. Okey. You nak menang ke you nak kalah? Soalan pertama. Okey. Dan you kena faham, percaturan di Melaka sekarang, Barisan Nasional UMNO sudah bergabung. Apabila UMNO hari itu, Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi menyatakan bahawa beliau tidak mahu bergabung. Kalau solo memang UMNO akan kalah. Jadi saya sebagai political analysis, saya dah nasihatkan, saya dah buat video, saya dah beri pandangan saya kepada UMNO. Jangan buat kerja macam tu. Kalau you nak kalah, you buatlah macam tu. Sebab bila you solo, confirm you kalah. Sebab you tak kuat. Okay? Tapi bila you bergabung, you akan kuat. Tapi sekarang UMNO memang tolak Bersatu. Okay? Baik, tapi saya dalam satu sudut saya tak suka kerajaan, saya tidak setuju kerajaan Bumi Putera, kerajaan Islam, kerajaan Melayu, kerajaan India, kerajaan Cina, kerajaan asli, kerajaan protes, apa benda kerajaan macam ni. Sebab dalam Malaysia tak pernah kita ada kerajaan macam tu, dan Malaysia ni tak boleh buat kerajaan macam tu. Kenapa sir? Sebab mana boleh buat kerajaan India kat Malaysia? Tak boleh. Mana boleh buat kerajaan Cina kat Malaysia? Tak boleh. Mana boleh buat kerajaan Portugis kat Malaysia? Tak boleh. Kenapa asli? Tak boleh. Habis
buat kerajaan macam Barisan Nasional buat dulu. Apa dia kerajaan? 60 tahun kita diperintah oleh kerajaan campuran. Di mana sebab pengundi pun campur. Kalau you jaga Melayu, you tak boleh jadi kerajaan juga sebab undi Cina dan India pergi kepada pakatan. Kalau you jaga India Cina, undi Melayu pergi kepada BN. Nampak tak dekat sini? Jelas tak? Yang mana kita kena ada satu kerajaan yang tidak boleh disebut kerajaan Bumiputera atau kerajaan Melayu, kerajaan India, kerajaan Cina. Itu tidak sesuai di Malaysia. Dan habis hari tu dia orang boleh buat kerajaan di federal, kerajaan Bumiputera elok je. Itu lompat parti macam Azizul cakap. Itu bukan dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya. Rakyat pengundi ni dia ada pola pengundian ataupun pengundi pelbagai demografi dan etnik Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Karazan, Putrajaya asli. Mana ada semua orang India pergi sokong Melayu? Mana ada semua orang Cina sokong Melayu pengundi? Mana ada semua orang Melayu sokong Melayu? Tak ada. Mana ada orang Melayu semua sokong India? Mana ada orang Melayu semua sokong Cina? Tak ada. Nampak tak? So dekat sini kita jelas di Malaysia kalau buat pilihan raya tidak akan dapat kerajaan Bumiputera. Mustahil. Habis macam mana hari tu dia buat? Itu dia orang lompat parti antara PAS, Bersatu dan UMNO. Mereka nak kuasa atas political agenda. Mereka buatlah. Tapi cuba dalam pilihan raya ke-15 kita tunggu dan lihat. Mereka boleh buat tak? Confirm saya yakin tak boleh buat. Begitu juga pilihan raya Negeri Melaka. Mereka boleh tak buat? Memang tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab ada pengundi India Cina. Pengundi India Cina mesti tak sokong kerajaan Bersatu macam ni. Kerajaan PAS, UMNO, ya, itu saya nasihatkan kepada pimpinan UMNO. Saya political analysis, ya, saya tak bias. UMNO pun saya nasihat, PH pun saya nasihat. Saya cakap UMNO, you jangan buat kerja macam tu. The moment you bergabung ramai-ramai dan you cakap ini kita akan tubuhkan Islamic State, memang you takkan dapat undi. You hanya dapat daripada sebahagian daripada Melayu. Dan you akan kalah lah. So itu strategi tak betul. Tapi kenapa mereka terpaksa bergabung? Sebab mereka takut menentang dengan pakatan. Pakatan kuat sebenarnya. To tell you the truth, memang pakatan kuat di Melaka dan federal. Sebab rakyat masih lagi ada sentimen marah dengan BN UMNO sebab kleptokrat, salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya. Ini tak boleh dinafikan. Benda tu ada. Perception ke, hipotesis ke, tetap ada lagi lah. Sebab tu diorang berani jatuhkan BN UMNO. Mana pernah BN UMNO jatuh dalam sejarah Malaysia. 2018 dia jatuh. Okay. So back to this Rafizi punya kenyataan. Sebab tu Anwar Ibrahim dia melihat possibility untuk menang. Okay. Dan satu lagi dia melihat 4 adun ni apa stand dia. Sebenar-benar taubat adalah taubat nasuha. Allah Subhanahu Wa Taala boleh ampunkan. Give each of the person, the individuals second chance. Allah pun bagi kita Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang dan sebagainya. Allah pun menerima taubat. Apa salah dia? Dosa dia sangat besar ke? Banyak lagi orang buat jenayah tu, ya. Jenayah berbilion-bilion, beratus-ratus bilion, rompak duit rakyat dan sebagainya. Relax aja. Boleh lagi jalan kuli-kili, relax apa semua. Ini apa dosa dia sangat kan? So kalau dia ada kesedaran, keinsafan, dia taubat, kan Idris Harun kata dia menyesal dan sebagainya. Dia kata dia takkan biarkan pemimpin rasuah, tak kira Melayu ke apa. Dia kata lebih baik Cina, lebih baik India, lebih baik kerajaan Pakatan daripada Melayu Islam, kerajaan Islam yang korup, yang salah guna kuasa, yang main judi. Ini bukan saya cakap, saya punya ayat yang keluar daripada mulut tu semua ayat daripada Idris Harun. Ya, sebab dalam video dalam tube Esra Wani dia yang cakap. Dia kata saya tahulah pemimpin-pemimpin yang main judi ni, yang buka open table, yang tabur judi apa semua, lepas tu jadi pemimpin macam ni ke pemimpin Islam, macam ini ke nak ni, lepas tu rasuah. Lebih baiklah Pakatan, sebab saya melihat Pakatan ni dia ada masyarakat majmuk, dia lebih berintegriti dan saya mahu bersama Pakatan. Ini dah sudah sampai masanya rakyat mahu perubahan dan sebagainya. Kalau UMNO dan BN mahu berubah, mereka mesti tolak rasuah, salah guna kuasa, ketirisan, tapi UMNO tak boleh buat dan sebagainya. Itu keluar daripada mulut siapa? YB Idris Harun. Idris Harun ni siapa? Mantan Ketua Menteri Melaka dan UMNO Totok, UMNO Ekstrim dan BN Ekstrim. Saya political analysis, saya kenal orang-orang ni siapa mereka. Tetapi kenapa dia cakap macam tu? Sebab dia ada kesedaran. Dan termasuklah YB yang 4 orang tu. Cuma Nurizam Bakti, Hasan Bakti ni dia kata dia nak perjuangkan Melayu lah. Saya tetap perjuangkan Melayu. Sebab saya kata level. Sebab tu bila kita nak lantik pemimpin, kita kena tengok knowledge dia. Sebab tu jangan ambil, saya bukan nak down ke siapa. Malaysia sudah sampai anak muda, entrepreneur, businessman, scholars, professor, siapa yang di degree, diploma ke atas.
Janganlah ambil PMR jadi leader, ya. Jangan ambil SRP Darjah 6. Malaysia kita ada lagi tau pemimpin-pemimpin legacy, pemimpin veteran yang ada kat federal state ni. Kelulusan Darjah 6, kelulusan PMR. Ini masalahnya, conversation, communication, thinking skill, analytic dia tak capai. So siapa kena buat reform? Kita lah anak muda, kita frontliner, kita scholars, kita professor. Kita kena bangun. Kalau semua orang tak nak masuk politik, inilah besok yang masuk politik siapa? Yang ada SRP Darjah 6 menang. Bila menang, cara fikir macam mana? Saya nak tanya, saya nak memperjuangkan Melayu, saya nak perjuangkan India, saya nak perjuangkan Cina. Betul ke sistem tu? You nak dapatkan undi semua kaum, nanti you masuk pilihan raya, you akan letak muka you ingat Melayu saja nak undi you. Habis Cina, India tak undi you boleh menang ke? So you punya strategi betul tak? Method you cakap tu betul tak? Rational tak? Dan adakah benda tu sama dengan apa yang akhlak Al-Quran dan akhlak Muhammad? Kepimpinan Aqabah 1, Piagam Madinah Aqabah 1, Aqabah 2, ya, bagaimana Nabi memberi ruang dan peluang kepada Yahudi, Nasrani, Muhajirin, Ansar, ya. Kita belajar tentang Madinah, perlembagaan Madinah. Nabi adil kepada Islam dan bukan Islam. Tapi akhlak apa yang dia bawa sekarang ni? Saya nak perjuangkan India, saya nak perjuangkan Cina, saya nak perjuangkan Melayu. Itu apa benda ni? Tak pernah ada dalam Quran, tak pernah ada dalam Islam. Siapa yang bawa? Orang-orang politik ni nak gunakan sentimen-sentimen kebencian kaum dan agama untuk mempengaruhi pengundi dan menang. So benda ni. Kemudiannya Anwar Ibrahim dia melihat perkara apa? Dia juga melihat kepada sebenar-benar taubat nasuhah. Dan mereka bukan buat kesalahan besar pun. Dan nilai sekarang adalah memperjuangkan kebenaran reformasi. Ya? Dan nak menang. Dan Anwar kata, kalau kita kalah, besok yang pimpin siapa? Kleptokrat, perasuah, penjenayah, penjudi. You nak ke? Lebih baik kita ambil 4 orang ni. Yang mana kita boleh bentuk dia, kita minta dia sign dokumen dan pastikan dia berintegriti, kita akan coach dia, kita akan bimbing mereka baik. Itu. Dan yang keduanya, mereka ini berpotensi untuk buat roadshow ataupun mengikut SOP dan sebagainya, membongkar penyelewengan, keterisan, rasuah, mengangkat isu-isu ni, akhirnya Pakatan Harapan akan menang. Jadi begitu. Ya. Jadi pelbagai aspek. Tapi kenapa Rafizi beri pandangan macam tu? Sebab Rafizi ni kalau tengok daripada awal, itu yang saya buat satu sebagai political analysis. Saya menulis tapi saya tak share dengan group all, saya tak masukkan. Saya ada share dalam group politik lain lah. Saya kata Presiden UMNO, ya, UMNO ni ribut taufan macam mana pun you cakap lah Zaid Amin, orang suruh Zaid letak jawatan apa semua, macam mana Ismail Sabri melompat, ada 2 camp menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin dan sebagainya, ada 2 camp antara Zaid dengan Ismail Sabri dan sebagainya, macam-macam timbul, ya. Tapi mereka boleh settle down tau. Macam mana pun mereka bagi mandat kepada Presiden, macam mana mereka bertegang urat pun, tetapi dalam pakatan ni dia macam Anwar ni macam disepak. Macam bila Anwar cakap tu, Rafizi beri suara. Rafizi tak suka. Rafizi boleh tegur Anwar macam tu je. Lepas tu kejap lagi DAP akan swing. Kejap lagi Mak Sabu akan swing. Sebab tekanan tengah. Sekejap lagi mereka pakat cakap benda yang sama. Terima 4 adun. Sekejap lagi bila tekanan tak jadi. Oleh kerana ada tekanan daripada Rafizi dan sebagainya. So di situlah saya menulis satu kenyataan. Saya kata ini kelemahan dalam pakatan. Sebab krisis ni you kena settle cepat. You nak ke tak nak. Tapi kalau you tak nak, dia ada banyak juga risiko. Sebab you letak orang you kena faham, dekat Melaka sekarang pakatan tak boleh menang macam mana dia menang dalam pilihan raya 2018. Sebab masa tu sentimen lain. Masa tu Azizul masuk pun menang, saya masuk pun menang, semua orang masuk menang. Tapi sekarang tak boleh Azizul. Sekarang tak boleh. Sebab sekarang ni undi dah pecah. Kemudiannya Melayu ni takut dengan Cina. Sebab dia melihat belakang Tuan Adli Zahri ni DAP, sebab dah keluar banyak pandangan-pandangan yang menyatakan bahawa macam mana pun yang paling strong di Melaka adalah DAP. Dan Melayu ni kena faham lah, dia memang sensitif sikit dengan DAP sebab telah disebarluaskan oleh BN dan UMNO bahawa DAP parti macam juga YB Speaker Dewan tu, pengurusi UMNO Negeri Melaka, YB Abdul Rauf, Datuk Seri Abdul Rauf menyatakan bahawa 1 minit pun saya tak akan bagi DAP peluang untuk memimpin negeri. Sampai macam tu sekali. Apa zalim kejam sangat ke DAP? Tapi apa pun orang Melayu memang takut dengan DAP. Dan DAP kena belajar lah. Sebab tu saya kata DAP, hello DAP. Saya tegur DAP, saya kata come on. You kena pastikan, kalau you ada 8 adun ni nak bertanding, 4 Cina, sebab you dominan kan. 4 Cina, 3 Melayu, let's say 3 Cina. Kalau lebih tu kita ni lah. Apa pun, Melayu dan India dan Cina kena seimbang dalam DAP. Barulah DAP boleh diterima. Tapi kalau DAP semua Cina atau 1 India, 1 Melayu, apa orang akan cakap? Engkau cakap engkau sendiri tak betul.
Kau cakap pasal UMNO, tapi kau sendiri pun majoriti Cina. Dekat situlah kena reform DAP. Kalau DAP bijak, dia nak dengar cakap saya, dia boleh pergi jauh. Tapi adakah dia nak buat? Saya tengah perhatikan, that's why I'm waiting for the list. Saya tengah tunggu list-list BN UMNO, saya tengah tunggu listing daripada PH. Sebab apa? Saya nak tengok dia orang ada integriti ke, dia perkauman ke. Saya nak tengok DAP dia senaraikan siapa. Kalau dia senaraikan semua Cina, tu saya cakap lah, ini kita tak perlu di Melaka ni. Sebab kita perlukan dalam DAP campur. Termasuk kita nak tengok UMNO. Adakah UMNO BN dia letak berapa banyak Cina, berapa banyak India? Kalau semua Melayu, saya akan cakap benda yang sama. Ini nak buat kerajaan apa sebenarnya? Kerajaan Melayu ke? Mana boleh survive kat Malaysia ni? Ni Nabi tak pernah ajar, Allah tak pernah firman dalam Al-Quran begitu. Dan kita tak pernah buat, BN UMNO pun tak pernah buat macam tu dulu. So you takkan menang, ya. Things like that. So soalan Azizul dan kawan-kawan tadi sangat-sangat signifikan, sangat bagus, dan kita melihat perkara ini. Apapun saudara, kita boleh bercakap. Azizul, saudara boleh bercakap, saya boleh bercakap, ya, saudari, sahabat kita semua boleh bercakap. Belum tahu mereka nak dengar. Tapi saya dapat maklumat dan saya melihat, alhamdulillah, dengan usaha-usaha yang saya buat setiap kali, setiap hari, konsisten dan sebagainya, saya berjaya menarik perhatian Datuk Zahid Hamidi untuk mencadangkan golongan-golongan muda dan berpengaruh, berintelektual, dan UMNO bersiap siaga untuk mencalonkan muka baru yang muda, yang intelektual, doktor, lawyer, engineer di Melaka. Dan saya doakan sangat UMNO jangan bagi ruang kepada kleptokrat, pemimpin rasuah, pemimpin legasi lama di Melaka memang akan kalah. Okey. Dan PH pun sama, saya tengah tunggu tapi saya tak dengar announcement lagi sebab PH ni dia nampak dia agak slow untuk declare nama-nama calon tu. Ya, sebab saya pun tengah perhati. Sebab apa saya sangat serius di Melaka, saudara? Sebab saya anak negeri Melaka dan secara kebetulan saya memang penganalisis politik dan saya mahu melihat secara terperinci. Sebab saya tak boleh jadi adun dalam ahli parlimen. The moment saya, kalau ditanya saya ada minat ke, memang ada minat, tetapi belum ada ruang dan peluang. Tapi walaupun saya tak boleh sampai tahap itu sekarang dan saya nak perhatikan adun dan ahli parlimen baik dalam PH dan BN, saya tak, sebab kita tahu siapa yang akan dapat kemenangan besar, solid majority tak akan dapat 2/3. Saya dah sebut majority rapuh, mereka akan dapat majority mudah saja. Cuma saya bimbang dia lompat sana lompat sini. Tapi bagi saya nakkan barisan calon-calon berkualiti dan UMNO dan PH dalam bersatu whatever lah kalau dia orang menang. Begitu dalam PH ni, pastikan yang menang ni kita nak pemimpin-pemimpin DUN dan akan datang parlimen yang berkualiti, beraccountability, berkarisma dan sebagainya. Baik, itu saja saudara. Ada apa-apa lagi nak cakap? Masa pun dah lanjut ni. Tak ada. Okey, tak ada. Attendance saya nampak semua hadir dan it's very very good discussion. I'm proud of you guys. You have your own towering personality. This is all about thinking outside the box and critical thinking. Ingat ya, with that, take care yourself, ikut SOP. Syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.